perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Terima kasih kerana memilih yang sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Isnin 19 September 2022, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Tarikh PRU15 dibincang dalam mesyuarat Kabinet Rabu ini. Ketua Pegawai Eksekutif GLC dan GLIC serta ahli Badan Kehakiman perlu isytihar harta kepada SPRM. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Cadangan mengadakan pilihan raya umum ke-15 dalam tempoh terdekat akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perbincangan akan menilai segala pendapat dan cadangan berhubung pelaksanaan PRU berkenaan. Kita akan bincang dalam kabinet sebab dalam kabinet ada wakil daripada parti Bersatu, ada wakil daripada parti-parti lain, GPS dan sebagainya dan daripada UMNO. Jadi kita akan bawa juga dalam kabinet. Hari Rabu ni saya ada kabinet sebelum saya berlepas ke Amerika, ke New York untuk Bangsa Bersatu, Pertubuhan Bangsa Bersatu persidangan. Mungkin saya boleh bawa dalam kabinet minggu ni. Sabtu lalu, Datuk Seri Ismail Sabri ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pemuda Barisan Nasional berkata, tarikh pembubaran Parlimen akan diumumkan tidak lama lagi untuk memberi laluan kepada PRU 15. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan GLIC perlu mengisytiharkan harta kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata perkara itu diputuskan mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet mengenai anti rasuah JKKMAR dipengerusikannya dengan arahan pengisytiharan harta turut membabitkan ahli Badan Kehakiman. Langkah itu bertujuan memperkukuh usaha mencegah rasuah. Beliau berkata turut diperkukuh ialah mekanisme pengisytiharan harta anggota pentadbiran, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara bagi memantapkan kredibiliti dan integriti pentadbiran kerajaan. Selain itu, beliau berkata pindaan dan penambahbaikan terhadap kod etika bagi anggota pentadbiran dan ahli parlimen sedia ada akan dilaksana. Manakala satu kod etika baharu akan turut diperkenal untuk ahli-ahli parlimen dalam Akta 347 dengan mengambil kira pengekalan prinsip pengasingan kuasa badan eksekutif dan legislatif. Beliau berkata perincian berhubung kod etika baharu ini akan dibentangkan semula oleh SPRM pada mesyuarat JKKMAR akan datang. Perdana Menteri turut memaklumkan penggubalan rang Undang-Undang RUU Sumbangan Politik akan dikawal selia entiti bebas. Entiti itu dikenali pengawal selia sumbangan politik di peringkat Persekutuan dan Negeri. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, pandangan pihak berkepentingan termasuk parti politik turut diambil kira berkaitan perincian RUU itu sebelum ia dibentangkan untuk bacaan pertama pada sesi Dewan Rakyat akan datang. Kerajaan Komite
Kementerian memantapkan nilai integriti agar ketelusan tadbir urus negara dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Dalam pada itu, kerajaan juga bersetuju mewujudkan jawatankuasa pertukaran pegawai pihak berkuasa tempatan PBT di bawah kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri yang akan melakukan pertukaran pegawai PBT ke PBT lain. Melalui jawatankuasa itu, pegawai PBT yang berkhidmat di tempat sama dalam tempoh lama boleh ditukarkan ke PBT yang lain. Dalam pada itu, mesyuarat turut bersetuju melaksanakan pindaan Akta Audit 1957 Akta 62 oleh Jabatan Audit Negara JAN bagi memperkasa profesionalisme dan menjamin kebebasan peranan Ketua Audit Negara. Pindaan itu membabitkan peruntukan akta bagi menghalang pembabitan Ketua Audit Negara dalam aktiviti atau jawatankuasa perkhidmatan persekutuan atau negeri. Datuk Seri Ismail Sabri berkata, pembabitan Ketua Audit Negara dibolehkan dalam jawatankuasa di peringkat dasar. Malah bidang tugasnya turut diperluas bagi mengaudit mana-mana badan lain termasuk syarikat yang mempunyai kepentingan kerajaan. Pelaksanaan aspirasi negara rendah karbon 2040 secara holistik dijangka meningkatkan purata keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 13 bilion ringgit setahun dan mewujudkan lebih 200,000 peluang pekerjaan baharu. Perdana Menteri berkata aspirasi khusus di bawah Dasar Tenaga Negara DTN 2022-2040 yang dilancarkan siang tadi dapat membantu mencapai aspirasi pelepasan gas rumah kaca GHG sifar bersih 2050. Aspirasi itu mengandungi 9 sasaran terpilih untuk dicapai pada 2040, antaranya menumpukan pembangunan pengecas kenderaan elektrik EV dengan tawaran pelbagai insentif cukai. Kerajaan juga telah menubuhkan EV Task Force yang dianggotai oleh pelbagai pihak untuk memperinci strategi sedia ada berkaitan pembangunan EV dan mempromosi industri EV tempatan. Dalam hal ini, 4 bidang menjadi fokus utama iaitu meningkatkan penggunaan EV, membangunkan infrastruktur pengecasan, membangunkan bakat dan menarik pelaburan selain rangka kerja strategik dikenal pasti bagi menyokong pertumbuhan industri EV tempatan. Sehingga kini lebih 600 kemudahan pengecas EV telah dipasang di seluruh negara. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tenaga Negara MTN. Majlis itu akan menerajui hala tuju peringkat tertinggi dalam membuat keputusan strategik berkaitan sektor tenaga. Ini berikutan strategi dan pelan tindakan dasar tindakan negara DTN merentasi pelbagai sektor dan pihak berkepentingan. DTN merupakan living document yang dikemas kini setiap 3 tahun dengan semakan dan pertimbangan dilakukan MTN selari dengan kemajuan teknologi, tahap pencapaian sosioekonomi negara dan keseimbangan trilema tenaga semasa. Perdana Menteri berkata demikian pada Majlis Pelancaran Dasar Tenaga Negara 2022-2040 di Putrajaya. Kerajaan telah menggubal Dasar Tenaga Negara 2022-2040 dengan mengambil kira perkembangan serta cabaran dalaman serta luaran demi memastikan sektor tenaga dapat terus membangun dengan mampan. Kerajaan akan mewujudkan dana khas bagi membantu penerbitan filem tempatan berunsur kenegaraan dan mempunyai elemen perpaduan. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, permohonan dana khas RM50 juta tersebut telah dibuat kepada Kementerian Kewangan. Dana khas itu juga bagi menggalakkan lebih banyak penulis skrip meneroka dan mencungkil khazanah yang boleh membangkitkan semangat patriotisme dan sejarah negara. Sebab kita banyak juga bila duduk dengan penerbit-penerbit, mereka ada idea-idea yang agak unik.
Tapi kadang-kadang nak mengeluarkan filem yang bermutu itu tak dapat tidak, kosnya tinggi. I'm trying to explore possibility of make it something even more flexible so that Finas boleh guna kreativiti dia dalam memilih filem-filem yang patut diberikan dokongan-dokongan khas, dan juga nak encourage those people with good idea but they really cannot take off. They need funding. Beliau bercakap kepada media selepas melancarkan lagu tema filem baharu 100 yang berjudul Bunga Terindah di Putrajaya, mengulas mengenai Festival Filem Malaysia ke-32 di Melaka pada 2 Disember ini. Tan Sri Anwar memaklumkan buat pertama kalinya penyertaan dibuka kepada filem-filem luar selain filem tempatan. Sehingga kini terdapat 17 penyertaan filem luar sekaligus meluaskan lagi kerjasama antara penggiat seni tanah air dan luar negara. Kenyataan Presiden UMNO dan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bahawa BN sanggup meredah banjir jika PRU15 diadakan hujung tahun ini telah disalah tafsir. Jelas Tan Sri Anwar Musa, kenyataan itu merujuk kepada tahap kesiapsiagaan jentera BN yang bersedia sepenuhnya bagi menghadapi PRU meskipun dalam apa jua keadaan. Saya suka ambil yang positif. Yang positif, Presiden bermaksud nak menekankan betapa sudah siap siaganya jentera BN. Maknanya kalau banjir pun jentera ready. Tak semestinya bermakna Presiden bermaksud nak adakan juga pilihan raya walaupun banjir. Jadi saya tolong betulkan. Bukan soal mengadakan pilihan raya masa banjir. Tapi mungkin benda itu dah disalah mengertikan kerana dia tidak dikeluarkan dalam bentuk satu statement yang merupakan statement dasar. Beliau turut berpandangan pelaksanaan PRU15 ketika musim tengkujuh sebagai tindakan tidak sesuai. Jualan murah keluarga Malaysia JMKM siswa bakal diperkenalkan bermula Oktober ini di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Ahli Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Noor Omar berkata, sebagai permulaan, JMKM siswa akan dimulakan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebelum diperluaskan kepada 20 kampus IPTA seluruh negara. JMKM, Jualan Murah Keluarga Malaysia siswa, kita insya-Allah kita akan lancarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM, iaitu akan bermula dalam bulan Oktober ini, yang akan pelaksananya nanti akan terdiri daripada koperasi yang ada di pusat-pusat pengajian tinggi. Jadi sekarang ni kita ada 14 kedai koperasi di universiti dan 6 pusat keusahawanan di IPTA. Maka kita akan mengadakan kerjasama strategik KUSKOM dengan pihak pengajian tinggi, dengan Suruhanjaya Kopi Malaysia, Suruhanjaya Koperasi Malaysia, dengan Kementerian Pengajian Tinggi, dengan JPT. Sidang Media Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi di Putrajaya, beliau memaklumkan mesyuarat turut memperincikan pelaksanaannya meliputi aspek logistik, pemasaran, peruntukan dan kaedah bayaran balik atau tuntutan. JMKM telah dilaksanakan di 80.1% DUN dari 600 DUN dan mesyuarat juga yakin pelaksanaannya akan mencapai 100% sebelum Oktober ini. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Jember Terengganu kita. Saksikan Selamat Pagi Malaysia bersiaran selama 3 hari di Kuala Terengganu. Jumaat dan Sabtu 23 dan 24 September bertempat
bertempat di Kalang Warisan Pulau Manis Serada, Kuala Terengganu, dan Ahad 25 September bertempat di Kampung Budaya di Muzium Negeri Terengganu. Pelbagai aktiviti menarik kami sajikan untuk anda. Bersama-sama saya, Ridwan Mustafa dan Syafiqah Ishak akan menemani hujung minggu anda di sini. Mari ramai-ramai pakat Giganu, Jember Terengganu kita. 2, 3, negeri Terengganu memang padu. Bersua kembali. Bajet 2023 bakal memberi penekanan kepada pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS seiring dengan sumbangannya dalam pertumbuhan ekonomi negara. Justru peluang itu disambut baik perwakilan dan usahawan PMKS yang turut memberikan cadangan agar PMKS lebih berdaya saing dan kukuh. Menurut Presiden Persatuan Peniaga dan Penjaja Bumi Putra WPKL, Datuk Seri Rosli Sulaiman, peruntukan sebanyak RM180 juta diperlukan. Ia bagi mempertingkat kebajikan dan kesihatan para peniaga menerusi sistem Intu Niaga yang mula dibangunkan Ogos lalu. Kad ini diperuntukkan khususnya kepada masyarakat ini kerana kita dapati sebelum ini tidak ada usaha-usaha yang telah dibuat untuk membantu mereka memastikan supaya mereka ini mendapat perlindungan daripada perkesok. Apa yang kita usahakan ini sebenarnya adalah satu kebajikan yang boleh kita beri kepada masyarakat ini tanpa kita mengambil keuangan daripada masyarakat itu sendiri. Ya. Bagi pengasas agenda Suria Communication ASC Jagarau Simanca, peluang kedua perlu diberikan kepada PMKS yang terpaksa menanggung beban hutang berpanjangan sejak pandemik melanda. Beliau turut mencadangkan agar lebih banyak inisiatif berbentuk latihan dilaksana agar mereka lebih bersedia ke arah digitalisasi perniagaan global. Membuat program-program secara terus kepada semua IKS ni. Saya rasa IKS Malaysia ni boleh bersaing bukan saja di Malaysia tetapi juga di rantau ini. Ini yang paling penting sekali saya tengok. Selain itu, lanjutan moratorium juga perlu diberikan agar peniaga PMKS ini dapat pulih semula. Supaya mereka dapat menjalankan perniagaan tanpa gangguan dan dapat memberikan pekerjaan kepada lebih ramai orang. Diberikan moratorium ini, PMKS akan dapat berjalan dan juga menolong 70% daripada pekerjaan yang berada di Malaysia ini. Bursa Malaysia Derivatif melancarkan kontrak niaga hadapan emas FGLD yang ditambah baik dengan sasaran mencatat dagangan 62,000 LOL pada tahun depan dengan purata 250 kontrak sehari. Pengerusi Bursa Malaysia Derivatif merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia Berhad, Datuk Muhammad Umar Swift yakin kontrak itu mampu meningkatkan daya tarikan pasaran tempatan. Now that we have we're using what the product's called a quanto contract with a fixed exchange rate mechanism, so you're actually reducing the risk profile. It is the risk profile of the product because you're now just focusing on the exposure to the gold market. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pelancaran kontrak FGLD baharu di Bursa Malaysia. FGLD yang ditambah baik itu merupakan kontrak diselesaikan secara tunai yang disebut dalam dolar Amerika Syarikat dan diselesaikan dalam denominasi ringgit berdasarkan pengganda tetap 40 daripada nilai penyelesaian akhir selain untung dan rugi yang diperoleh. Berikutan itu dedahan pelabur domestik terhadap risiko mata wang antara dolar AS dan ringgit dapat dikurangkan.
Lanjutan moratorium kepada usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang masih belum pulih keadaan ekonominya akibat pandemik COVID-19 sedang dipertimbang. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noor Omar berkata, usahawan terlibat boleh mengemukakan rayuan kepada agensi kewangan di bawah kementeriannya termasuk SME Bank dan Bank Rakyat. Pihaknya juga melakukan intervensi undang-undang melalui penangguhan kes kebangkrapan terhadap usahawan sehingga hujung tahun ini. Dalam kita baru nak bangkit ni, kita akan boleh pertimbangkan rayuan kalau usahawan tu memang kita lihat perlukan lagi moratorium, kita akan bagi. Dan juga di mana yang saya nyatakan dulu bahawa selain daripada itu kes-kes mahkamah, kalau nak pergi bankrupt ke sama menyaman ni, kita KW dulu. Beliau ditemui media selepas melancarkan festival makanan tanpa tunai di Ibu Negara. Sementara itu, untuk menggalakkan transaksi tanpa tunai, Bank Rakyat telah menganjurkan festival makanan halal tanpa tunai. Ia merupakan inisiatif untuk meningkatkan tahap celik kewangan dalam kalangan keluarga Malaysia. Beliau yakin pengaplikasian teknologi dapat memacu pertumbuhan mampan perniagaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Dan kita punya KPI kita dalam tempoh 5 hari ini, kita harap kita akan dapat jualan sebanyak 1 juta. 1 juta ringgit. Jadi saya menyerulah di luar sana untuk datang ke Menara Bank Rakyat untuk sama bukan saja menjalankan program tapi boleh memilih berbagai-bagai jenis makanan yang ada di Bank Rakyat. Dan dalam program ini duit tunai tak laku dah. Semua kena pakai kad. Lebih 150 usahawan produk makanan terlibat dalam festival 5 hari tersebut. Tangkapan oleh pihak polis setiap hari ianya menunjukkan jumlah yang agak besar gitu. Memperincikan perkembangan dalam negara. Bila titah tuanku itu mengatakan ini merupakan bajet yang harus mendapat mandat dan sokongan. Politik, ekonomi serta isu semasa. Saksikan Bicara Naratif setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Bertemu kembali. Sekarang telah masuk waktu solat Fardhu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Penghasilan benih padi varieti terbaharu IS22 mempunyai ciri penambahbaikan daya tahan terhadap cuaca ekstrim termasuk banjir. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, benih itu akan dibentangkan kepada Jawatankuasa Bantuan Kerajaan kepada industri padi dan beras di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI untuk diperakui sebagai padi sah. Keupayaan benih baru ini ialah dia matang lebih awal, kemudian dia hasil yang tinggi dan dia boleh hidup dalam keadaan tanah yang kurang subur serta tahan dalam keadaan kemarau dan juga mampu hidup dalam keadaan banjir kilat, bukan banjir yang lama lah, banjir kilat tu. Jadi kita bangunkan benih varieti baru IS22 di bawah Agensi Nuklear Malaysia dengan kerjasama Jabatan Pertanian, MARDI dan juga MAFI dan agensi-agensi berkaitan dengan pembangunan varieti ini. Beliau merasmikan sambutan Jubli Emas Nuklear Malaysia di Bangi, Selangor. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi akan berbincang dengan MAFI agar dapat memperluas tapak penanaman benih ini selain daripada 12 kawasan jelapang padi negara. Penyelidikan varieti IS22 berkenaan mengambil masa 10 tahun sebelum ia diperkenal.
Sebanyak 5.8 juta ringgit disumbang bagi menaik taraf pembinaan ward dan fasiliti untuk menubuhkan pusat kanser Islam pertama di Malaysia. Menurut pengerusi Hospital Pusrawi, Tan Sri Datuk Sri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir, pusat yang dikenali Pusat Rawatan Kanser Yayasan Azman Hashim ini memberi kadar perubatan berpatutan terutama kepada golongan B40 dan asnaf. Dengan adanya sedemikian, barulah kita dapat menaikkan taraf dan buat penjenamaan baru. Our plan is to change the name of Hospital Pusrawi untuk jadi Pusat Pakar Rawatan Islam Pusrawi. Sebelum kita membutuhkan nama, kita mesti menaikkan taraf infrastruktur yang ada. Keduanya, kita nak menaikkan peningkatan dalam segi di patient experience. Macam mana perasaan pesakit masuk dan keluar daripada hospital supaya mereka dilayan dengan baik, dengan fasiliti dengan baik. Dan itu juga memerlukan dana. Beliau berkata demikian selepas menandatangani pemeteraian perjanjian MOA antara Hospital Pusrawi bersama Yayasan Azman Hashim. Pusat ini dijangka siap sepenuhnya tahun depan. Ya, pelaporan Sukma untuk edisi kali ke-20 ini pastinya mendominasi paparan sukan malam ini. Kita bersama dengan penyampainya dalam edisi sukan, Azamuddin Hussein. Silakan. Azam. Johor bolon acara berbasikal Tamasya Sukma 2022. Harimau Malaya mahu kuasai aksi sulung Piala Raja Thai. Terima kasih Fatih Dayat dan Margaret Gambang. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan sukan Malaysia Sukma edisi ke-20. Hari pertama acara berbasikal menyaksikan sebanyak 4 pingat emas dipertandingkan hari ini. Kem berbasikal Johor mendominasi acara kejar-mengejar berpasukan lelaki dan wanita yang berlangsung di Velodrome Nasional Nilai. Pasukan wanita Johor berjaya meraih pingat emas dengan memecahkan rekod kebangsaan selepas mencatatkan masa 4 minit 47.317 saat. Mereka berjaya memecahkan rekod remaja kebangsaan pada 2018 yang mencatatkan 5 minit 18.320 saat. Dalam acara wanita itu, kontingen Terengganu turut menaiki podium di tangga kedua, manakala gangsa menjadi milik Kedah. Bagi acara berpasukan lelaki, Johor sekali lagi berjaya memperoleh kilauan emas ke-31 selepas berjaya memberikan saingan yang cukup hebat kepada pasukan Terengganu. Mereka menamatkan saingan 4 km itu dengan catatan 4 minit 11 saat. Terengganu meraih perak, diikuti Perak yang meraih gangsa selepas menewaskan Sarawak pada penentuan tempat ketiga dan keempat. Dalam acara bowling padang, kontingen wilayah Persekutuan Wipers menguasai gelanggang apabila meraih 2 emas di Kompleks Sukan Bukit Kiara hari ini. Gandingan Muhammad Muizzuddin Sanib, Muhammad Huzaimi Junaidi menyumbang emas acara pers lelaki selepas mengetepikan pasangan dari Perak Ahmad Zikri Sazli, Muhammad Akil Syahmi Muhammad Azian 18-10. Muhammad Muizzuddin akan turun pada Khamis ini bagi membantu skuad wilayah Persekutuan memburu emas dalam acara Force lelaki. Sementara itu, Wipers dibarisi Akilah Syazwani Roslan, Nur Amelia Ismail, Nurul Husna Suraya dan Nurul Farah Adiba Muhammad Ridwan menambah koleksi emas secara bowling padang selepas menang tipis 13-12 ke atas kuartet dari Perlis dalam acara Force Wanita. Acara renang pula menyaksikan persaingan sengit antara Sarawak, Selangor, Johor dan wilayah Persekutuan. 8 pingat dipertandingkan dengan penguasaan seimbang tanpa didominasi mana-mana kontingen. Bagi acara 200 meter gaya bebas wanita, pingat emas menjadi milik perenang dari Sabah Loh Ye Bing dengan catatan 2 minit 7.03 saat. Bagi kategori lelaki, emas dirangkul Terence Ng Shin Jan dari Selangor dengan catatan 1 minit 52.46 saat. Perenang dari Johor, Rojin Tan, meraih emas bagi acara 100 meter gaya kuat dada wanita, manakala Hee Pong Wei dari Sarawak meraih emas kategori lelaki.
Emas 50 meter gaya kuat lentang wanita menjadi milik perenang wilayah persekutuan Chong Jin Ling, manakala kategori lelaki diungguli Arvin Sean Singh Chahal. Bagi acara terakhir untuk hari ini iaitu 400 meter rampaian perseorangan wanita, emas menjadi milik Ong Yong Chi dari Johor. Acara sama bagi kategori lelaki dikuasai oleh Tan Hai Jin. Masih lagi perkembangan sukma. Atlet e-sukan Negeri Sembilan Leong Yok Kwan melakar kejutan selepas menewaskan pemain pilihan dari Terengganu Muhammad Rafiq Firdaus untuk meraih emas pertama e-sukan. Yok Kwan menghadiahkan emas ke-8 buat kontingen Negeri Sembilan selepas menang 2-1 dalam aksi akhir acara perseorangan permainan PlayStation 4 Pro Evolution Soccer PES. Yok sebelum ini tewas kepada Rafiq di peringkat kumpulan. Saya tak expect saya boleh dapat juara sebenarnya, and then it's like a dream lah. After yang the minute whistle blow, everything, I became a champion today. So saya rasa sangat gembira lah, and then saya dah training banyak hari-hari saya training. Saya rasa nak cope under pressure tu paling susah dalam game. Sebab main semua orang boleh main, tapi yang main under pressure tu yang paling susah bagi saya. Di sebalik kemeriahan Sukma 2022 edisi ke-20 ini, peranan sukarelawan Satria menjadi antara tulang belakang bagi membantu kelancaran penganjuran tamasya di bawah kelolaan Kementerian Belia dan Sukan. 700 sukarelawan terpilih ditempatkan di semua venue terpilih di sekitar Lembah Kelang dan Langkawi. Firdaus Mokhtar ada kupasannya. Ini sebahagian sukarelawan Satria yang ditugaskan bagi melincinkan dan melancarkan acara-acara sukan yang ditetapkan sempena Sukma kali ke-20 di venue-venue yang ditetapkan oleh MSN. Sukarelawan Satria yang dipilih terdiri daripada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta serta individu yang bersemangat, berdedikasi, berdisiplin dan berintegriti. Mereka membantu Pegawai Majlis Sukan Negara MSN di setiap acara dengan mengamalkan nilai kesopanan, bantu-membantu dengan memberikan layanan terbaik kepada tetamu terutama atlet dan orang ramai. Antara tugasan yang dipertanggungjawabkan meliputi anti-doping, teknologi maklumat dan komunikasi, media, kesihatan dan perubatan, sajian, penginapan dan persiapan venue. Tugasan yang diberikan setakat ini kami dapat membuat dengan memberi yang terbaik lah. Ikut arahan dia. Kalau ni dia akan guide kita sikit-sikit, so kita akan faham dan kita akan dapat pengalaman yang berharga tu. Pengalaman tu sangat bermakna lah, and alhamdulillah volunteer media di Sukma ni dia punya bidang tugas yang saya terima setakat ni semua yang saya boleh manage, and ini salah satu saya cakap pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. Dan tugasnya taklah berat setakat kita menjaga media-media luar supaya tidak, contoh-contoh yang saya ditugaskan adalah menjaga media luar supaya tidak cross sepanjang permainan dijalankan. Walaupun sebagai pembantu teknikal, so saya dapat merasai sendirilah pengalaman macam tolong macam mana nak betulkan blok, macam mana nak uruskan bagi majlis ni lagi lancar, macam itulah. Sumbangan sukarelawan Satria ini adalah sangat penting demi memastikan kejayaan tamasya Sukma edisi ke-20 ini dapat berlangsung dengan lancar. Firdaus Mokhtar, RTM. Dan berikut kedudukan peringkat semasa Sukma ke-20 yang sedang berlangsung ketika ini. Saksikan. Baik, menjelang kejohanan bola sepak Piala Raja Thai di Chiang Mai, Thailand, pemain sayap kebangsaan Muhammad Faizal Abdul Halim yakin barisan serangan negara tiada masalah untuk merobek gawang tuan rumah Thailand dalam aksi pembukaan pada Sabtu ini. Di prestasi cemerlang ditampilkan pemain sayap JDT Arif Aiman Hanapi dan penyerang PJ City Darren Lock dalam saingan domestik bakal menambah sengat barisan serangan.
Jelas pemain berusia 24 tahun itu, beliau akan memberikan segalanya jika diberikan kepercayaan Ketua Jurulatih Kim Pan-gon dalam kesebelasan utama. Kita tahu bagaimana pasukan Thailand sebenarnya, kemampuan Thailand kita tahu. Cuma apa yang penting, sekiranya kita mampu sekat Thailand, itu adalah satu pencapaian terbaik. Target peribadi saya, sekurang-kurangnya saya mampu membantu pasukan negara ke final. Beliau berkata demikian sebelum berlepas ke Thailand bersama pasukan. Malaysia berjaya merangkul Piala Raja Thai sebanyak 4 kali, iaitu pada 1972 dan 1977, manakala bergelar juara bersama dengan Thailand dan Korea Selatan pada 1976 dan 1978. Sementara itu, pemain muda kebangsaan Muhammad Ghairi Ajmal Mahadi mengakui teruja beraksi di bawah kendalian Pan-gon. Jelas pemain tengah Selangor itu, beliau bertuah dapat merasai pengalaman beraksi di bawah dua jurulatih hebat, termasuk Brad Maloney dalam skuad bawah 23 tahun kebangsaan. Dan mungkin di bawah kendalian Coach Kim, kita ada taktikal baru dan mungkin berikan lagi motivate lah kepada semua player, dan saya harap dapat keputusan yang positif lah game di Thailand nanti. Baik saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 19 September 2022. Saksikan kebilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Azam Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Mac, minat tak lagu Billie Jean? Minat. Sejarah lagu Billie Jean ni kerana itulah kali pertama Raja Pop dunia Michael Jackson mempertontonkan tarian moonwalk. Dan hari ini tarian itu ditarikan pula bukan di pentas tetapi dalam air. Sememangnya sesuatu yang lebih unik dan berjaya menarik perhatian jutaan penonton. Saksikan dalam paparan #. Seorang lelaki yang dikenali sebagai Jadip Gohil telah memuat naik videonya menarikan tarian moonwalk. Tarian yang dilakukan dalam air itu mempersonakan warga maya. Video berkenaan mendapat 8 juta tontonan dan lebih 818,000 tanda suka. Gohil turut terkenal kerana rajin meniru tarian beberapa artis terkemuka dunia dan dimuat naik di laman Instagramnya. Masih di India, seorang pencuri cuba mencuri telefon penumpang namun tidak berjaya. Dia ditangkap dan menjadi perhatian ramai apabila dibiarkan tergantung di luar kereta api yang sedang bergerak selama beberapa jam. Lelaki itu kemudian diserahkan kepada pihak polis. Demi tugas, seorang wartawan di sebuah syarikat penyiaran Pakistan dihanyutkan air ketika membuat laporan lintas langsung di lokasi banjir. Video yang dimuat naik di Twitter ini mendapat reaksi dan pujian ramai. Ada yang memuji semangat para petugas media kerana sanggup mengambil risiko berdepan pelbagai cabaran bagi memastikan liputan yang terbaik kepada penonton. Inilah petugas barisan hadapan, inilah wira tidak didendang, Mac. Saya tak tahu nak gelak ke nak kesian.
Tapi tahap komitmennya itu di luar kotak, luar kebiasaan. Betul. Baiklah. Hashtag itu menutup berita perdana edisi hari ini, Isnin 19 September. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Tangkapan oleh pihak polis setiap hari ianya menunjukkan jumlah yang agak besar juga. Memperincikan perkembangan dalam negara. Apabila titah tuanku itu mengatakan ini merupakan bajet yang harus mendapat mandat dan sokongan. Politik, ekonomi serta isu semasa. Saksikan Bicara Naratif setiap Isnin dan Selasa pukul 9 malam di saluran berita RTM.